selama ini parti ini kita adakan program yang kita panggil rekalibrasi tenaga, rekalibrasi ya. Iaitu mereka dah ada dalam negara, mereka tak punya dokumen yang tak sempurna. Program ini bermaksud kamu datang daftar, kamu bayar compound, nak kerja ke nak balik? Nak balik, kita benarkan dia balik. Yang kedua ialah kita kata kalau dia nak teruskan kerja, ini kita panggil rekalibrasi tenaga kerja. Boleh. Program ini tamat pada 31 Disember tahun lepas. Tapi keputusan mesyuarat hari ini bersetuju untuk program rekalibrasi ini dilanjutkan. Kenapa kita buat begitu? Kita dapati bahawa program ini pertama mampu untuk menyediakan keperluan tenaga kerja daripada tenaga orang pekerja asing yang sudah ada dalam negara kita. Dah sedia ada. Kita buat saluran ini, mereka tampil dan kemudiannya mereka terus mereka buat bayaran dan kemudian mereka dibenarkan untuk bekerja. Ini akan mempercepatkan lagi. Itu satu sisi. Sisi yang kedua adalah charge yang kita kenakan kepada mereka, compound kerana mereka berada di sini kerana dokumen tak sempurna itu, rekalibrasi tenaga kerja untuk sepanjang tahun lepas itu menjana lebih 700 juta ringgit kepada revenue kerajaan. Maknanya sektor pekerjaan pun terisi, majikan dapat bekerja, dokumen mereka tak sempurna kita facilitate, kita kenakan berapa bayaran dan sektor-sektor yang memerlukan pekerja pun dapat bekerja. Kita dapat kenal pasti mereka sebab rekod ada dan kemudian kerana kita kenakan bayaran maka itu juga menjana revenue pada kerajaan. Baik. Maklumat terperinci tadi saya sebut tentang plan kelonggaran penggajian pekerja asing. Yang ini kita setuju, tapi Kementerian Dalam Negeri kita akan maklumkan perincian tentang plan ini dalam siaran media kita dalam masa terdekat. Itu untuk memandu atau memudahkan stakeholders di luar sana untuk memahami tentang plan kelonggaran penggajian pekerja asing ini. Baik. Mesyuarat juga bersetuju bahawa aspek fasilitasi ini bukanlah satu penyelesaian selama-lamanya. Ini sebab dia bersifat unprecedented. Negara baru nak kita pulihkan dari segi ekonomi. Jadi kita kata plan ini adalah plan yang bersifat sementara kerana keperluan yang luar biasa yang berlaku sekarang. Jadi untuk itu KDN akan memastikan bahawa kita ada satu time frame atau timeline yang munasabah. Jadi kita kena monitor dengan dekat dengan industri, dengan sektor. Kerana itu KDN harus berdamping rapat dengan Kementerian Sumber Manusia dalam kes ini. Baik. Tapi satu aspek yang penting yang kita nak bagi jaminan adalah sementara sektor-sektor ekonomi memerlukan pekerja asing dan kerajaan mengambil sikap untuk mempermudahkan dan menyegerakan, itu tidak sama sekali menggadai pertimbangan kerajaan dalam membuat polisi ini dari aspek keselamatan ataupun kedaulatan undang-undang. Ya, prinsipnya tetap diamalkan. Ya. Maknanya aspek tapi lain aspek keselamatan dan seumpamanya itu tetap terpakai macam biasalah. Jadi aspek kebajikan pekerja asing tetap terjaga. Kemudian sektor-sektor ekonomi dapat memenuhi keperluan mereka, dapat dipenuhi keperluan mereka. Di pihak kerajaan juga anjakan polisi ini akan dapat mempermudahkan dan kemudiannya melonjakkan ekonomi negara kerana sektor-sektor ini sektor yang kritikal
Jadi yang keempat, pendekatan ini adalah pendekatan yang unprecedented, ya, tapi dia bukanlah satu yang kita anggap permanent. Jadi kita akan melaksanakannya sesuai dengan keperluan sekarang, ya, semasa sekarang. So itu hasil keputusan mesyuarat tadi. Saya jemput rakan-rakan media kalau ada soalan. Ini program kalibrasi, adakah kedua-dua program tu diteruskan dan berkuat kuasa bila? Buat masa berkuat kuasa Datuk KSU dengan keputusan serta-merta, ya, serta-merta. Tapi aspek penggajian pekerja asing aja, ya, bukan yang penghantaran pulang, sebab keputusan mesyuarat hari ini berkaitan dengan pekerja asing aja. Penggajian, rekalibrasi tujuan penggajian pekerja asing. Bagus soalan ini, berkuat kuasa serta-merta. Okay, pada masa yang sama, mesyuarat juga bersetuju bahawa sektor perkhidmatan, khususnya pembantu rumah, ya, yang ketika bekerja kemudiannya tempoh tamat misalnya, okay, kemudian dia overstay misalnya, jadi kita kata dia bayar compound, kemudian kita akan sambung izin kerja dia tu, ya, pas kerja dia tu. Itu keputusan hari ini juga. Jadi kita menggesa kalau ada yang kategori ini, sektor perkhidmatan, pembantu rumah, dengan pengumuman ini bermaksud mereka boleh membuat permohonan lanjutan. Cuma kalau dia overstay tu dia kena adalah sikit kenaan atau charge.